Dia macam wani, tak boleh tak? Dia orang yang pakai MOE dia akan reject. Lepas tu baru boleh rakam pasal wani ada. Wani tak masuk lagi. Wani ada. Ada wani. Okey. Kita mula dengan bacaan doa dulu lah. Siapa? Tak ada? Akil ada Akil? Ada. Baca doa Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Lag sikit doa kat ujung tak dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita sambung. Kita sambung semula kelas kita. Kita perhabis tajuk berkaitan dengan bawah bidang usul fiqh lah. Bawah bidang usul fiqh. Okey, nampak kan skrin Ustaz share kan? Amni nampak tak skrin yang Ustaz share ni? Amni nampak tak? Ya, nampak Ustaz. Nampak lah. Okey, kita sambung bab yang ketiga, yang bab yang terakhir lah. Bab yang terakhir berkaitan dengan usul fiqh ni. Macam biasalah Ustaz selalu sebut kamu, usul fiqh ni bagi tumpuan lebih sikit lah. Sebab dia teknikal sikit, dia memerlukan sedikit kefahaman lah. Okey. Sebab dia sebab dia teknikal lah kan, sebab dia melibatkan hukum. Jadi kita nak meletakkan suatu hukum tu dia ada kaedah dia. Jadi kita nak kena belajar kaedah lah. Kan usul fiqh ni belajar kaedah. Kaedah tentang cara nak menetapkan hukum. Okey, ni tajuk usul fiqh yang terakhir lah. Untuk kamu belajar dekat tempat 5 ni kata 5 ada 3 tajuk kan. Okey, apa yang kita akan fokus pada pagi ni? Ustaz tak mau ambil masa yang lama lah sebab kita nak panjang, sebab dia ambil masa sikit. Okey. Yang pertama, saya ingat kita mungkin sempat 3 objektif lah Ustaz. Kan kita sempat 3 ni pun okey lah. Kalau ada masa lagi kita akan sambung lah. Sebab nanti last pun kita ada quizzes. Jadi Ustaz rasa kita akan sempat 3 lah. Iaitu yang pertama menyatakan pengertian nasakh. Kan bagi kamu faham, maksudnya kamu boleh tahu pengertian nasakh. Kita panggil sebut dia apa ni? Nasakh. Okey. Kalau biasa belajar dulu khat, dia panggil khat nasakh. Ada juga kan? Kan. Okey. Pedih tak Cikgu Ruziah hantar telegram Ustaz tak nak baca je. Okey. Yang kedua tentang menerangkan perkara-perkara yang tidak boleh dinasahkan. Okey, yang kedua kita akan tengok perkara-perkara yang tidak boleh dinasahkan. Segilah kita tengok nasakh tu apa. Yang ketiga pula kita akan tengok menghuraikan bahagian, jenis dan bentuk-bentuk nasakh. Kat sini lah banyak sikit, dia ada 3 jenis lah. Ada bahagian nasakh, ada jenis nasakh dan ada bentuk-bentuk nasakh. Okey. Okey. Pengertian nasakh. Okey, pengertian nasakh. Okey, ni suruh baca dululah. Dekat siapa boleh baca Kita tengok sikit nama. Kita mula Alia. Alia mula baca dulu dah. Okey Ustaz. Ya. Pengertian nasakh. Dari segi bahasa, menghilangkan dan menghapuskan.
Istilah pula memansuhkan sesuatu hukum syarak dengan sebab wujud dalil syarak yang datang kemudian. Okey, terus lagi. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahawa nasakh hendaklah berlaku dengan khitab Ustaz? Khitab. Khitab syarak. Ya, betul. Syarak. Yang kedua, perkara yang dimansuhkan iaitu mansuh ialah khata' syarak terdahulu yang mengandungi hukum syarak mencakupi perintah, larangan atau penceritaan yang mempunyai hukum. Hal ini bermakna pembatalan hukum yang sabit secara akli, uruf atau hukum ciptaan bukan dinamakan nasakh. Yang terakhir, disyaratkan berlaku satu tempoh antara nasakh iaitu dalil mansahkan dengan mansuh dalil yang dimansuhkan. Nasikh. Nasikh. Antara nasikh dengan mansukh. Okey, terima kasih. Okey, kita mula tu dululah. Okey. Pengertian nasakh. Okey, pengertian nasakh. Nasakh ni apa? Dari segi bahasa maksudnya menghilangkan dan menghapuskan. Okey. Menghilangkan dan menghapuskan. Okey, bahasa ni macam biasalah, memang tak penting pun untuk pengetahuan kita saja. Okey, yang penting kamu nak kena ingat istilah ni lah. Istilah dia apa dia? Memansuhkan sesuatu hukum syarak dengan sebab wujud dalil syarak yang datang kemudian. Okey. Nasakh ni nak mudah memfaham. Mansuh ni apa? Mansuh ni bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ambil pada bahasa Arab sebenarnya, mansuh. Kan kita pun guna istilah apa? Mansuh kan? Mansuh. Cuma dia tak bunyilah kha tu. Dia bunyi h lah kan? Mansuh. Kan? Maknanya dia ambil pada bahasa Arab lah tu. Mansuh ni maksudnya kita cancel lah kan? Kita mansuh kan? Kan? Kita mansuh kan? Okay, jadi maksud nasakh ni maksudnya kita akan belajar tentang memansuhkan sesuatu hukum syarak dengan sebab wujud dalil syarak yang datang kemudian. Okay, maksudnya okey, peringkat awal Islam contohlah kan, ada satu hukum kan. Okey, ada satu hukum. Kemudian pula kita kata selepas tu turun pula dalil yang lain, dia mansuhkan hukum yang pertama tadi. Nanti kita akan tengoklah, kamu akan belajar nanti, kamu akan faham lagi lah. Ni tak bagi contoh umum je lah. Maksudnya apa? Kita cancel hukum. Kan? Maksudnya disebabkan apa? Ada dalil syarak yang datang kemudian. Kita akan belajar ni lebih pada zaman Nabi lah. Sebab zaman Nabi ni wahyu diturunkan. Zaman lah wahyu tak turun dah. Kan? Dia tak ada dah. Okay, semayang 5 waktu. Tiba-tiba nanti tahun depan jadi semayang 7 waktu. Sebab apa? Sebab ada dalil baru. Tak mungkin lah. Sebab apa? Sebab Rasul dah wafat dah. Wahyu tidak diturunkan lagi. Jadi 5 tu tetap 5 lah. Tak akan mansuh lah. Okay. Jadi kita akan belajar lah nanti jenis-jenis nasakh tu. Okay. Cuma nak bagi kamu faham dulu. Nasakh ni maksudnya apa? Kita akan belajar tentang mansuhkan sesuatu hukum syarak dengan sebab apa? Ada wujud dalil syarak yang baru. Jadi ada hukum baru lah. Hukum lama cancel, pakai hukum baru. Yang ni yang kita akan belajar pada hari ni. Okey. Berdasarkan pengertian ini, maka dirumuskan bahawa yang pertama, nasakh hendaklah berlaku dengan khitab syarak. Maksudnya apa? Kalau kamu ingat kata 4 ni kita belajar ada khitab syarak ni. Ada tajuk hukum syarak. Ustaz baru mengajak budak kata 4 kasir. Bila hari apa ni? Tak ingat dah. Minggu ni lah. Tajuk apa? Tajuk hukum syarak. Kita dah belajar dah tahun lepas. Tak tahu kamu ingat ke tak lah. Nasakh ni maksudnya apa? Dia berlaku hendaklah berlaku dengan khitab syarak. Maksudnya apa? Ada perintah daripada Allah Ta'ala lah. Khitab ni perintah, suruhan. Boleh jadi perintah tu boleh jadi suruhan, larangan. Syarak tu agama lah. Syarak tu maksudnya agama. Syariat kan. Kita panggil syarak, syariat. Benda sama lah tu. Benda yang Allah Ta'ala taklifkan. Okey. Yang kedua, perkara yang dimansuhkan, okey, dia kalau kita sebut bahasa Melayu mansuh lah. Kan bahasa Arab dia jadi dimansuhkan. Kan mansuh. Ialah khitab syarak terdahulu yang mengandungi hukum syarak mencakupi perintah, larangan atau penceritaan yang mempunyai hukum. Okey, maksudnya yang kedua apa dia? Dia ada perkara yang dimansuhkan lah. Kan dia ada perkara yang dimansuhkan.
Hal ini bermakna pembatalan hukum yang sabit secara akli, uruf atau hukum ciptaan bukan dinamakan nasakh. Okey. Maksudnya dia terkecuali pembatalan hukum yang sabit secara akli, uruf atau hukum ciptaan bukan dinamakan nasakh. Maksudnya kalau bukan daripada syarak tak kira lah. Maksudnya dia tak ada dalil daripada Quran, tak ada dalil daripada sunnah ataupun ijma' dan qiyas pun kita akan belajar lah nanti. Maksudnya apa? Yang tu dia tak kira sebagai nasakh. Ni yang dia kata apa? Hukum yang sabit secara akli, uruf dan hukum ciptaan. Ni. Okey. Yang ni benda akli ni akal lah, maksudnya guna akal. Uruf ni adat. Hukum ciptaan ni hukum yang kita create lah. Kan? Okey, jadi yang tu tak termasuk sebagai nasakh. Okey. Yang ketiga, disyaratkan berlaku satu tempoh antara nasikh, dalil yang menasahkan, dengan mansukh, dalil yang dimansuhkan. Nasikh ni apa? Hukum yang menasahkan, hukum baru. Nasikh ni apa? Hukum yang baru. Mansukh pula hukum yang lama lah, hukum yang dicancelkan. Hukum yang dimansuhkan. Apa kamu ingat itulah, mansuh tu maksudnya hukum yang dimansuhkan lah. Hukum yang dicancelkan. Nasikh pula dia hukum yang barulah. Dia mesti ada hukum baru nak cancel hak lama. Kan? Dia mesti ada hukum baru untuk cancel hukum yang lama. Jadi hukum yang baru tu dia nasikh. Hukum yang lama kita panggil apa? Mansukh. Okey. Okey. Setakat tu dulu. Siapa? Salsabila boleh faham tak? Salsabila boleh faham tak? Boleh Ustaz. Boleh lah. Okey. Salsabila sambung. Contoh. Pada zaman awal Islam, diwajibkan seorang tentera Islam menghadapi 10 orang tentera kafir dalam peperangan. Kemudian hukum ini dinasahkan dengan kewajipan seorang tentera Islam hanya menghadapi 2 orang tentera kafir. Okey. Okey. Cuba baca tulislah bawah tu. Okey, hukum mansukh. Hukum mansukh. Kewajipan menghadapi 10 orang musuh sabit dengan dalil terdahulu. Firman Allah sekali ya Ustaz. Boleh? In yakum minkum asyruna sabiruna sabiruna yaghlibu apa tu? Mi'ataini. Okey. Artinya jika ada antara kamu 20 orang yang sabar, pasti mereka dapat menewaskan 200 orang daripada pihak musuh yang kafir itu. Okey. Terus yang kedua? Hukum tak nampak. Hukum nasab. Tak pakai buku Oh, tak apalah. Tapi nampaklah skrin. Boleh gagah tak apa. nampak kena zoom. Okey. Kewajipan menghadapi 2 orang musuh sabit dengan dalil terkemudian. Okey. Firman Allah, sekejap Ustaz. Al-ana. Sekejap. Kamera dia jadi tak jelas. Blur. Buku tak ada Tidak ada pakai buku. Yalah dia bergantung pada apa line kita. Kalau line kita tak elok dia akan jadi tak jelas. Sekejap. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Boleh Bila?
Dia live tak? Lag Tak live bro. Lag? Ya, ada line saya sebab hujan. Line siapa? Line saya. Aduh, hujan. Elok boleh dah? Sekejap. Okey. Saya nak ambil. Boleh tak? Boleh? Tak boleh Tak boleh, tak apalah. Biar Ustaz ni lah. Kita sambung lagi. Okey. Kita sambung dulu. Sebab line tak okey. Okey, contoh dia. Okey, ni contoh tu lah ni. Untuk kamu faham mudah. Okey. Pada zaman awal Islam, diwajibkan seorang tentera Islam menghadapi 10 orang tentera kafir dalam peperangan. Okey, maksudnya 10 orang tu dia. Maksudnya seorang tentera Islam, dia kena lawan dengan 10 orang. 1 lawan 10. Okey. Kemudian hukum ini dinasahkan. Maksudnya dicancelkan lah. Nasah ni Ustaz suka sebut sebagai cancel. Senang nak bagi kamu faham lah. Okay, hukum ini dinasahkan dengan kewajipan seorang tentera Islam hanya menghadapi 2 orang tentera kafir. Okay, maksudnya peringkat awal Islam, seorang lawan dengan 10. Okay, bila kemudian, okay, sebab apa awal itu 1 lawan 10? Sebab awal itu orang Islam sikit. Kan macam perang Badar lah. Perang Badar 300 orang, 313 lawan dengan 1000 orang. Okey, lawan dengan 1000 orang. Okey, jadi sebab tu dalam ni pun Allah Taala sebut, maksudnya Allah Taala perintahkan seorang lawan dengan 10. Okey. Hukum ni 1 lawan 10 tadi dinasahkan dengan kewajipan seorang tentera Islam hanya menghadapi 2 orang tentera kafir. Maksudnya 1 lawan 2. Jadi tak jadi 1 lawan 10 tadi cancel lah. Okey, jadi orang Islam dia jadi apa? Seorang lawan 2. Sebab apa seorang lawan 2? Sebab masa ni orang Islam dah ramai. Okey. Itu contoh dia lah. Okey, ni contoh dia bagi. Okey, hukum mansuh. Hukum mansuh ni hukum yang di cancel lah. Apa dia? Kewajipan menghadapi 10 orang musuh. 1 lawan 10 tu. Okey, hukum mansuh. Okey. Okey, jadi bila 1 lawan 10 tu kita panggil hukum dia mansuh. Okey, ni dalil dia lah. Okey, Allah Ta'ala sebut jika ada antara kamu 20 orang yang sabar, pasti mereka dapat menewaskan 200 orang daripada pihak musuh yang kafir itu. Maksudnya ni peringkat awal Islam. Macam Ustaz sebut tadi lah. Orang Islam tak ramai kan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan maksudnya kena lawan apa? Kena sanggup lah nak lawan 1 lawan 1 lawan 10. Kan 1 lawan 10. Okey. Ni sebab apa 1 lawan 10? Sebab kat sini Al-Quran sebut 20 lawan dengan 200. Kan 20 orang lawan dengan 200 orang, maksudnya apa? Seorang lawan dengan 10 lah. Kan. Ni kita pakai nisbah tu kan. Jadi 1 lawan 10. Okey, ni hukum asal, hukum yang awal. Hukum awal ni kita panggil hukum yang mansuh. Hukum yang dimansuhkan lah. Hukum yang dicancelkan. Okey, bila dicancelkan mesti ada hukum yang baru. Okey, hukum yang baru tu yang kita panggil hukum nasikh. Itu dia kewajipan menghadapi 2 orang musuh sabit dengan dalil yang terkemudian. Maksudnya kalau awal tadi 1 lawan 10. Okey, mai hukum baru 1 lawan 2 orang. Ni ayat Quran dia lah. Okay, dalam surah Al-Anfal ayat 66. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Okey. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Kan awal kan berat jugalah 20 lawan dengan 200. Seorang lawan dengan 10. Kan tapi bila orang Islam dah makin ramai, kan ramai orang peluk Islam.
Jadi Allah Ta'ala kata apa? Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Kerana dia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Oleh itu jika ada antara kamu 100 orang yang... Ustaz ada orang masuk lah. Pasal. Oh, Cikgu Rizia. Okay. Ya, selamat datang Cikgu Rizia. Okey. Okey. Jadi jika antara kamu kat mana tadi? Okey, ada kelemahan. Oleh itu jika ada antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Okey, masa ni dah jadi apa? 100 lawan 200. Kan? Kalau ayat yang awal tadi 20 lawan dengan 200. Okey, jadi 1 lawan 10. Tapi ayat yang kedua dia jadi 1 lawan 2. Okey. Jadi berkaitan dengan ni, maksudnya apa? Maksudnya hukum yang pertama tadi tak jadilah. Okey, Ustaz. Okey. Ni dia. Mana? Okey, dah. Okey. Jadi hukum yang awal tadi maksudnya 1 lawan 10. Okey, itu hukum asal lah. Maksudnya orang Islam ni maksudnya perintah Allah Ta'ala maksudnya apa? Dia kena bersedia untuk berjihad, untuk berperang lawan dengan orang kafir. Maksudnya apa? Bila 1 lawan 10 tadi dia tak boleh lari lah. Itu kesan hukum dia. Maksudnya 20 orang lawan dengan 200 orang. Maksudnya jatuh nisbah dia seorang lawan dengan 10 orang lah. Okey, tapi kemudian kemudian berapa tahun lepas tu bila orang Islam ramai dan sebagainya, Allah Ta'ala ringankan dalam bab jihad ni, bab jihad lah. Okey. Maksudnya apa? Allah Ta'ala bagi hukum yang apa? Nak menasahkan hukum yang awal tadi. Maksudnya 100 orang lawan dengan 200 orang. Maksudnya kalau lawan 1 lawan 2 lah. Okey, jadi yang awal ni hukum yang pertama tadi terbatal lah. Inilah tajuk yang kita akan belajar hari ni lah. Maksudnya hukum yang pertama 1 lawan 10. Okey. Hukum yang baru 1 lawan 2. Jadi hukum yang lama tadi dicancelkan, dimansuhkan. Tu asal bahasa Arab yang Ustaz sebut dengan kamu tadi lah. Bahasa Melayu pun ambil pada bahasa Arab lah. Tu yang kita panggil mansuh tu. Cuma kita tak bunyi kha lah. Kita bunyi h kan. Kita bunyi ha. Tak bunyi kha. Okey. Setakat tu. Sebelum kita nak sambung. Ni sebelah ni muka surat ada. Okey. Sebelum nak sambung rukun nasah, respon sikit. Syakirul ada soalan Syakirul? Boleh tak? Jelas. Jelas? Okey, tak ada. Kalau ada soalan pun boleh tanya terus lah. Nah. Siapa-siapa ada soalan boleh tanya terus. Okey. Syakirul dah sebut nama dah. Sambung Syakirul? Rukun-rukun nasah. Ya. Okey. Rukun-rukun nasah. Yang pertama an-nasikh, iaitu kerana Allah sahaja yang berhak membatalkan hukum. Yang kedua ialah al-mansukh, iaitu hukumnya yang dibatalkan. Yang ketiga al-mansukh yang dimansukhkan daripadanya. Khilaf. Mana mukallaf? Mukallaf yang diperintahkan dengan hukum syarak. Dan yang keempat ada tun nasakh, iaitu medium nasakh. Okey. Iaitu kata-kata yang menunjukkan hukum yang sabit telah diangkat atau dibatalkan. Okey, terima kasih Syakirul. Rukun-rukun nasah. Kan, ni rukun macam biasalah. Macam ada kita belajar sebenarnya rukun nikah kan. Maksudnya sesuatu benda tu bila ada rukun, maksudnya tak ada rukun ni dia tak boleh dirilah benda tu. Kan, maksudnya kalau rukun nikah, kalau tak ada suami, tak ada isteri, tak ada wali, dia tak jadilah nikah tu. Sama macam ni jugalah. Rukun-rukun nasah ni maksudnya
maksudnya apa? Maksudnya kalau tak ada rukun ni tak jadilah nasakh tu. Sesuatu hukum yang apa? Yang berganti. Kan? Ataupun yang hukum yang dimansuhkan. Okey, yang pertama pada an-nasikh. An-nasikh ni maksudnya Allah Ta'ala sendirilah. Sebab tak ada siapa yang boleh membatalkan atau memansuhkan hukum melainkan Allah Ta'ala. Sebab tu Ustaz sebut dalil tadi. Kan sama ada dalil tu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Macam tadi kan ayat Quran kan. Kan ayat Quran yang pertama sebut seorang lawan dengan 10 orang kafir. Ayat yang kedua apa dia? Seorang lawan dengan 2 orang. Maksudnya batal hukum yang pertama tadi apa dia? Perintah Allah Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala lah sebagai an-nasikh. Okay, sebab apa? Allah Ta'ala sahaja yang berhak membatalkan hukum. Okay, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, al-mansukh. Okay, al-mansukh yang ni yang Ustaz apa nak bagi kamu mudah ingat, kamu ingatlah mansukh. Kan? Maksudnya apa? Hukum yang dibatalkan. Kan? Hukum yang dimansuhkan. Hukum yang dicancelkan. Okay. Yang ketiga, al-mansukh anhu. Yang dimansuhkan daripadanya. Itu dia mukallaf yang diperintahkan dengan hukum syarak. Ni manusia lah. Al-mansukh minhu anhu ni kita lah. Orang Islam lah. Okay, mukallaf. Mukallaf ni siapa? Mukallaf ni kita lah. Orang yang baligh, berakal, orang Islam. Itu dia punya apa? Dia punya syarat-syarat mukallaf. Okay. Kalau mumayyiz. Ya? Kalau mumayyiz sama kan dengan mukallaf? Ada mumayyiz dia tak balik lagi. Dia tak mukallaf lah. Mumayyiz ni dia boleh beza je antara perkara baik dengan buruk. Okay? Mumayyiz ni biasanya budak-budak lagi lah. Sebab tu macam kita ni baligh. Dia letak syarat baligh. Berbaligh ni maksudnya apa? Maksudnya orang lelaki dia dah datang mimpi, itu tanda paling senang lah. Orang perempuan dia datang period. Itu contoh paling jelas lah baligh. Baligh. Okey, yang keempat, adatun nasakh. Okey. Ini kalau kamu ingat apa? Kalau belajar bahasa Arab ada juga istilah adat ni, adatun nasakh ni. Okey, ni medium dia lah. Maksudnya kata-kata yang menunjukkan hukum yang sabit telah diangkat atau dibatalkan. Okey. Maksudnya apa? Kata-kata yang menunjukkan hukum yang sabit itulah. Maksudnya kalau ayat Quran tadi, ayat Quran yang kedua ni dia turun lambat sikit. Kan? Ataupun ada perkataan-perkataan tertentu yang kita akan belajar lepas ni lah. Okey. Maksudnya adat ni medium dia lah. Kata-kata. Maksudnya ayat Quran kan, hadis, itu medium lah. Medium nasakh. Okey. Jadi ada 4 lah. An-nasikh, al-mansukh, al-mansukh anhu. Lepas tu yang keempat, adatun nasakh. Okey, adatun nasakh. Okey. Terus ni Ustaz bacalah. Saya kamu sambung pula. Cepat sikit aku tak dan. Okey, pensyariatan nasakh. Okey, pensyariatan nasakh. Okey, maksudnya benda ni disyariatkan lah. Kan, maksudnya dia berubah hukum tu, maksudnya apa? Sebab dia disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Para ulama bersepakat mengatakan nasakh harus berlaku dari sudut akal dan hukum syarak. Okey. Maksudnya dari segi akal, dari segi hukum syarak, maksudnya apa? Nasakh ni harus berlaku. Maksudnya kalau dia tanya apa pensyariatan berkaitan dengan ni, maksudnya para ulama dia sepakat. Maksudnya boleh berlaku sudut apa? Berlaku pensyariatan nasakh. Maksudnya apa? Sesuatu hukum tu boleh berubah. Tapi kita akan belajar lah ni. Bukan semua hukum. Saya kalau kita terbuka, saya orang ingat kata apa? Mayang subuh kalau rajin boleh mayang 3 rakaat. Kan? Tak boleh lah, dia tak boleh berubah. Dia ada benda yang boleh berubah, ada benda yang tak akan berubah sampai bila-bila. Yang tu yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey. Dalil-dalil dia. Okey, yang pertama dalam Al-Quran sendirilah Allah Taala sebut manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Okey. Apa-apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, batalkan. Kan? Maksudnya dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebutlah. Maksudnya ada ayat Quran yang Allah Ta'ala batalkan ataupun mansuhkan. Ya Allah, sorry lah Allah. Anak Ustaz Amor kepada dia menyanyi pula lah. Isteri Ustaz kerja. Okey. Lepas tu atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan
kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Kan maksudnya Allah Taala sebut pertama pada Allah Taala kata ayat Quran ni maksudnya ada yang Allah Taala mansuhkan. Kan? Dan Allah Taala tangguhkan dan kami datangkan ganti. Allah Taala datangkan ganti dengan lebih baik. Nanti kita akan nampak lagi contoh-contoh lain yang lagi menarik pada yang tadilah. Okey. Tidakkah engkau mengetahui bahawa esanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Ayat ini menjelaskan bahawa nasakh berlaku dalam Islam dan Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik atau sebanding dengannya. Jadi ayat ni sebagai dalil lah. Dalil menunjukkan kata nasakh ni berlaku dalam Islam. Okey. Dan Allah Ta'ala akan gantikan hukum tadi, ganti dengan yang lebih baik ataupun sebanding dengan dia. Okey, itu dalil Al-Quran. Okey, dalil hadis pula. Okey, an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Okey, daripada Buraidah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilah kubur sekarang. Okey. Hadis ini menunjukkan nasakh telah berlaku dalam Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ya. Okey, pada peringkat ni Ustaz terang sikitlah. Pada peringkat awal Islam, Nabi tak bagi pergi ziarah kuburnya. Kan Nabi larang. Sebab apa? Sebab ada perangai jahiliyah dulu. Orang jahiliyah musyrikin Mekah dulu, depa ada upacara tertentu dekat kubur. Kan? Jadi Nabi larang peringkat awal Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam dia tak apa? Sebahagian orang Islam masa tu akidah dia apa? Dia baru belajar kan? Kan dia baru belajar pasal agama, jadi Nabi bimbang, takut apa? Takut terlibat dengan kubur. Kan? Sebab tu kamu jangan pelik lah. Sebab tu salah satu tanda ajaran sesat kalau zaman sekarang ni kita tengok apa? Orang yang dia suka buat amal ibadat ataupun dia suka buat upacara kat kubur. Kan? Kita ni amal ibadat kita kat masjid. Kan? Amal ibadat kita buat kat rumah. Kubur ni apa? Kubur ni untuk melawat je, ziarah je. Ziarah kita baca doa, kita nak bersihkan kubur boleh lah. Kan? Tapi dia tu bukan tempat yang ibadah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut apa? Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Sebab apa? Sebab dalam rumah ni Nabi suruh kita salat dalam rumah kita, suruh kita baca Quran. Kan? Tapi kubur tak. Kubur ni memang tempat orang meninggal kan. Okay? Jadi tu peringkat awal lah. Kemudian dia maka ziarahilah kubur sekarang. Lepas tu barulah Nabi bagi pergi kubur. Sebab apa? Sebab masa tu sahabat dah akidah mereka dah kuat, mereka dah tak terpengaruh dengan ajaran nenek moyang mereka yang lama dulu. Kan? Sebab tu kita sampai sekarang lah kita jadi sunnah, kan? Kita jadi sunat ziarah kubur. Sebab apa? Sebab adalah hadis lain Nabi sebut untuk kita ingat kepada mati. Supaya kita ingat kepada mati ataupun kita kita ziarah lah bila kita ingat kat mak ayah kita yang dah meninggal ke, kita pergi ziarah mereka, kita doa kan mak ayah kita. Okey, tu dalil dia. Okey, kita pergi seterusnya, perkara yang tidak boleh dinasahkan. Ni kita dah mula masuk teknikal sikit lah. Okey, yang ni saya nak panggil siapa pula baca nah? Nurin. Nurin? Ya, saya. Nurin sambung Nurin. Perkara yang tidak boleh dinasahkan. Hukum syarak yang hendak dinasahkan, dimansuhkan, hendaklah boleh menerima nasakh. Sekiranya hukum tersebut tidak boleh menerima nasakh, maka tidak dinasahkan, seperti hukum-hukum berkaitan dengan akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat. Ustaz, yang tu akaun saya. Saya nak transfer yang sekarang. Okey. Hari akhirat. Larangan kufur dan kufur. Larangan kufur. Ya. Firman Allah,
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah taghut. Yang kedua, hukum-hukum berkaitan dengan asas-asas ibadah. Kewajipan solat, zakat, puasa dan haji. Firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Yang ketiga, hukum-hukum berkaitan dengan akhlak mulia. Kewajipan bersifat benar, amanah, adil dan menjaga maruah. Larangan sifat bohong, khianat, zalim dan perbuatan keji. Firman Allah, Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berebut kebaikan serta memberi berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Okey, terima kasih Nurin. Okey. Okey, tadi Ustaz sebut kan, kita sebut apa? Perkara-perkara yang maksudnya nasakh ni ada dalam agama. Okey. Ni pula kita akan belajar, maksudnya bukan semua perkara boleh nasakh. Kan, kalau semua perkara boleh nasakh, sagi apa? Rosaklah agama ni. Jadi dia ada benda, kita akan belajarlah benda apa yang boleh nasakh, benda apa yang tak boleh nasakh. Okey, ni kita akan tengok perkara yang tidak boleh dinasakhkan. Maksudnya dia kita tak boleh, maksudnya sampai kiamat dia tak akan berubah. Maksudnya macam tu, nak mudah faham kamu? Maksudnya sampai kiamat dia tak akan berubahlah hukum ni. Okey, yang pertama apa dia? Hukum berkaitan dengan akidah. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar kan. Macam rukun iman yang kita belajar tu kan. Okey, rukun iman yang ada 6 tu. Larangan kufur, syirik. Yang ni apa dia? Dia tak akan berubah dah sampai kiamat. Maksudnya apa? Dia tak mungkin boleh dimansuhkan. Yang ni perkara yang tak boleh mansuh lah. Kan, maksudnya dia tak boleh berubah. Kotlah beriman kepada malaikat. Kan, ada berapa malaikat, nanti akan datang malaikat tu berkurang, jadi sikit pula ke? Tak ada. Kan, beriman kepada kitab. Ada 4 kitab kan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kan, tak ada kot akan datang dia jadi 3 saja ke? Tak. Kan, dia maksudnya apa? Perkara-perkara ni, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah ni, dia akan kekal sampai bila-bila. Okey, itu yang pertama. Ni ayat Quran ni tak sah, ni dah baca lah kan. Okay, seterusnya nak jimatkan masa. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan asas-asas ibadah. Contoh macam wajib salat, wajib bayar zakat, wajib berpuasa, wajib menunaikan haji. Kan? Yang ni juga sama. Maksudnya apa? Dia tak akan berubah sampai bila-bila. Kan? Kalau salat tak mampu macam mana pun, kena salat. Cuma dia adalah dalam kelonggaran dia lah. Kalau musafir, boleh buat jamak qasar. Kalau sakit, tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk. Kan? Macam puasa juga. Kalau kita musafir, kita boleh buka puasa, ganti puasa hari lain. Kan? Jadi itu bah, maksudnya itu benda-benda rukhsah. Maksudnya bah, hukum-hukum berkaitan dengan asas-asas ibadah ni, dia tak boleh apa? Dia tak boleh cancel, tak boleh mansuh. Okay, itu yang kedua.
Yang ketiga, kamu nak ingat kan, kalau untuk periksa ni biasanya kamu ingat yang ni je lah, hukum-hukum ni. Satu lagi kamu ingat contoh dia. Cukup lah. Okay, yang tu je. Quran ni dia tak nak tak sampai tahap tu lah. Quran ni sebagai untuk kamu belajar je lah. Kalau peringkat universiti tu mungkin lah dalil-dalil ni kan. Jadi kamu ingat yang ni, jenis dia ni dah. Okay, dengan contoh dia. Itu simple je. Yang ketiga apa dia? Hukum berkaitan dengan akhlak mulia. Kan? Kewajipan bersifat benar, amanah, adil, jaga maruah, larangan sifat berhutang, khianat, zalim, perbuatan keji. Maksudnya ni apa? Sama juga. Dia tak boleh mansuh. Kan? Kalau kita nak kena jaga maruah ni kena jaga sampai kita bila-bila. Sampai kita tua, sampai kita mati pun. Dia tak boleh berubah. Dia tak boleh mansuh lah. Maksudnya hari ni kita kena cakap benar. Esok kita tipu orang. Tak ada. Dia tak boleh mansuh. Kan? Maksudnya apa? Dia tak boleh kita kata apa? Cakap bohong tu boleh memansuhkan cakap benar. Tak boleh lah. Maksudnya sampai bila-bila lah perbuatan keji, khianat, zalim ni, sampai bila benda-benda tu buruk, sampai bila-bila dia tak boleh berubah. Tak boleh di-cancelkan. Okay, itu maksud dia. Okay, terus lagi. Soalan tak banyak, kita target setakat yang dan je lah. Takut tak dan. Ada bahagian bentuk dan jenis kita cuba habiskan ni lah. Okay, yang ni Ustaz pula lah. Lagi kalau kamu baca ambil masa yang panjang juga. Okay, jadi Ustaz baca, kita Ustaz terang. Kalau tak faham, terus tanya lah. Ustaz try tanya respons orang. Kamu ni senyap je semua ni. Daniel okey tak Daniel? Boleh tak? Okey Ustaz, okey. Okey kan? Oh laju Daniel. Ya, faham. Okey. Tiga ni kamu jangan confuse lah. Kan? Ustaz sebut siap supaya kamu fokus sikit lah. Pertama pada bahagian nasakh. Lepas tu kita akan belajar bentuk nasakh. Lepas tu pada jenis nasakh. Dia dekat-dekat je ni. Cuma yang confuse je. Okey, kita tengok bahagian tu. Okey, bahagian nasakh. Bahagian nasakh ni secara umum dia ada dua. Okey, dia ada bahagian pertama, dia ada bahagian kedua. Okey, dua bahagian. Bahagian pertama dari segi aspek hukum ganti. Okey. Dari segi bahagian kedua dari aspek hukum syarak. Okey. Ustaz tak harap lah hampa boleh ingat terus. Kan ni benda ni memang sebab memang benda-benda fakta ni memang kena baca balik, kena ulang kaji balik, kena cuba hafal. Kan cuma setakat untuk hari ni boleh faham tu kira okeylah. Kan boleh sikit dulu pun tak apa. Kan sebab kan Ustaz kata video ni pun kita rakam. Jadi kamu boleh tengok balik. Kan kalau tak faham. Okey, dari aspek hukum ganti. Kan maksudnya hukum yang ganti dia lah. Okey, kita tengok contoh lagi faham lah. Nasakh kepada hukum yang lebih ringan. Yang ni ada tiga. Nasakh kepada hukum yang lebih ringan. Okey. Nasakh kepada hukum yang sama berat. Ni teknikal sikit ni. Memang kamu guna tumpu. Tidak memang. Sebab tu kadang-kadang ramai pelajar dia tak suka usul fiqh sebab ni lah. Sebab dia fakta. Kan? Tapi sebenarnya kalau kamu ingat, dia senang nak jawab. Okay. Kalau kamu ingat semua boleh. Ustaz. Cikgu Ruziah keluar dah. Cikgu Ruziah. Ustaz tanya. Ustaz tengok ni jap. Kita siapa tak ada Najiah tak? Betul tak? Najiah seorang tak ada? Ya, Najiah tak ada. 8, 10. Ustaz balas mesej. Mana tadi? Ustaz balas mesej jap. Okey. Kita sambung sikit. Okey, yang ni dari aspek hukum ganti dia ada tiga lah. Nasakh kepada hukum yang lebih ringan, nasakh kepada hukum yang sama berat, nasakh kepada hukum yang lebih berat. Kan tak tahu lah boleh ingat dah, cubalah. Okey. Pertama dia lebih ringan, sama berat, lebih berat. Ingat tu je lah, lebih ringan, sama berat, lebih berat. Tiga tu. Okey. Nasakh hukum iddah wanita kematian suami daripada setahun kepada 4 bulan 10 hari. Ni contoh dia. Lebih ringan.
Kalau peringkat awal Islam dulu, orang perempuan bila kematian suami, tahu tak dia kena apa? Dia kena tunggu apa lama nak menikah pula. Iddah dia tu. Setahun. Lama. Kan? Setahun. Bayangkan bila suami meninggal, setahun. Baru boleh menikah pula. Tu peringkat awal Islam lah. Okey, dia dinasahkan, dimansuhkan dengan apa? 4 bulan 10 hari. Sebab tu kita guna sampai sekarang. Wanita, isteri yang kematian suami, dia berapa lama iddah dia kita belajar itu? 4 bulan 10 hari. Ni maksudnya lebih ringan lah. Ya, dulu lama kan setahun. Lepas tu mansuh dengan 4 bulan 10 hari. Jadi lebih ringan. Okey, lebih ringan. Yang kedua, nasakh hukum wajib atas seorang tentera Islam menghadapi 10 orang musuh kepada hanya wajib menghadapi 2 orang musuh dalam peperangan. Ni contoh yang kita belajar kat awal-awal tadi lah. Asalnya nak kena lawan dengan musuh 10 orang. Lepas tu mansuh jadi apa? Lawan dengan 2 orang je. Maksudnya apa? Apa hukum dari sebalik ni? Maksudnya kalau peringkat awal Islam dulu, kalau 10 orang musuh depan kita, kita tak boleh lari. Kena lawan. Okay? Tapi kemudian kalau 2 orang kita lawan. Kalau lebih pada 2 orang, kalau kita lari, dia tak berdosa lah. Sebab apa? Sebab kita diperintahkan lawan apa? Seorang lawan 2 je. Tu maksud dia lah. Itulah kesan hukum dia. Okay. Okay, ni apa? Yang lebih ringan. Kamu ingatlah. Perempuan wanita yang kematian suami, setahun jadi 4 bulan 10 hari. Berperang pula, lawan dengan 10 orang, jadi lawan 2 orang je. Okay. Yang kedua pula, nasakh kepada hukum yang sama berat. Okey, nasakh kepada hukum yang sama berat. Nasakh hukum menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Kaabah sebagai kiblat umat Islam. Okey, peringkat awal Islam kalau salat dia kena menghala ke Baitul Maqdis dekat Palestin sekarang. Kat Palestin. Kan? Okey. Lepas tu barulah ditukar kepada Kaabah. Kita guna sampai sekarang lah kepada Masjidil Haram ataupun Kaabah. Maksudnya apa? Yang ni apa? Sama berat je lah. Kan? Alih arah je lah. Kan? Tukar arah je. Dia tak berat, dia tak ringan, tak lebih berat. Dia apa? Sama berat. Satu contoh je ni. Nasakh kepada hukum yang lebih berat pula. Lebih berat. Pada awal Islam diberi pilihan sama ada untuk berpuasa atau fidyah. Lalu dinasahkan kepada hukum wajib berpuasa. Alhamdulillah. Okey. Peringkat awal Islam maksudnya kita apa? Diberi pilihan nak puasa boleh, nak bayar fidyah boleh. Bayar fidyah ni jamu orang makan lah. Kan? Secupak untuk sehari. Kan? Jamu orang makan. Nak puasa kan, nak bayar fidyah. Okey, dimansuhkan dengan lebih berat pada wajib puasa. Tak boleh dah bayar fidyah. Fidyah ni untuk apa? Untuk orang yang memang tak mampu nak puasa je boleh. Zaman sekarang kita ada hukum kan. Bayar fidyah ni bila orang yang tak mampu nak puasa je. Dia tak boleh puasa dah contoh. Contohlah orang tua yang apa? Orang tua yang sakit tua, tak ada harapan nak sembuh. Dia tak larat nak puasa dah. Jadi dia dibolehkan bayar fidyah. Kan, tapi orang macam kita ni semua kena wajib. Kan? Semua wajib puasa. Itu contoh adalah. Yang kedua pada hukum arak. Asal dihalalkan, kemudian dinasahkan menjadi haram. Kan? Sebab Islam datang dalam keadaan masyarakat musyrikin Mekah, orang Arab jahiliah, mereka pun minum arak. Jadi Nabi mai wawai, Nabi tak haramkan pun arak. Minum je lah. Kan? Jadi kemudian dinasahkan jadi haram. Jadi berat lah. Kan? Asal duk seronok minum arak kan, lepas tu tak boleh minum dah. Okay? Itu contoh Itu bahagian yang pertama. Lebih ringan, sama berat, lebih berat. Okay. Bahagian yang kedua pula. Okay. Dari aspek hukum syarak. Okay. Dari aspek hukum syarak. Nasakh hukum tanpa ganti. Okay. Nasakh hukum tanpa ganti. Okay. Tanpa hukum ganti. Nasakh hukum tanpa ganti. Okay. Maksudnya dia cancel hukum, tak ada ganti. Macam tadi haram jadi halal. Kan? Setahun jadi 4 bulan 10 hari. Ada ganti. Hak ni nasakh yang tak ada ganti.
Kan? Contoh dia apa? Nasah hukum memberi sedekah apabila ingin menghadap Rasulullah. Kan? Dulu peringkat awal, sahabat ni mereka digalakkan apa? Bila mai jumpa Nabi, kena apa? Kena bagi sedekah. Okey. Ni ayat Quran dah. Maka hendaklah kamu bersedekah sebelum kamu menghadapnya. Ni surah Al-Mujadalah ayat 12. Kan? Ayat ni walaupun ayat ni masih ada, tapi hukum dia tak pakai dah. Kan? Lepas tu apa? Lepas tu kemudian pada ni lah. Maksudnya apa? Sahabat nak jumpa Nabi, tak payah bawa sedekah apa-apa, tak payah bawa hadiah apa-apa lah maksudnya. Okey. Yang kedua pula, nasakh wajib kepada sunat. Okey. Asal nasakh wajib kepada sunat. Maksudnya asal dia wajib lah. Lepas tu dia jadi sunat. Apa dia? Hukum wajib qiyamul lail kepada sunat qiyamul lail. Peringkat awal Islam dulu, sahabat-sahabat dia pun wajib tunaikan qiyamul lail. Kemudian barulah sunat. Sampai sekarang lah kita jadi sunat. Kalau jadi wajib, teruk juga lah kita. Kan? Okay. Sebab itulah jadi sunat. Tak beratkan kita lah manusia ni. Okay, orang Islam ni. Nasakh wajib pula kepada harus. Wajib. Apa dia? Hukum wajib menjauhi bersetubuh pada malam hari bulan Ramadan selepas tidur kepada hukum harus bersetubuh. Kan? Peringkat awal maksudnya apa? Bulan puasa. Kan? Suami isteri kan, bila puasa siang hari tak boleh bersetubuh. Kita tahu dah tu. Peringkat awal, malam pun tak boleh bersetubuh kak. Maksudnya bulan Ramadan ni tak boleh lah. Okay. Kemudian barulah diharuskan. Itulah ayat Quran. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu ada ayat Quran, carilah. Dalam surah Al-Baqarah. Kan? Okay. Baru turun ayat tu, barulah Allah Ta'ala kata dihalalkan kamu bersetubuh dengan isteri kamu pada malam hari bulan Ramadan. Pada malam hari kamu puasa. Ni daripada wajib kepada harus. Wajib bukan wajib bersetubuh. Wajib menjauhi bersetubuh. Wajib menjauhi bersetubuh. Okey, yang seterusnya, nasakh hukum haram kepada hukum harus. Nasakh haram ziarah kubur kepada harus ziarah kubur. Nasakh haram menyimpan daging korban kepada harus. Kamu hafal je lah. Kalau ustaz nak urai ni panjang ni. Kan? Dulu pada peringkat awal Islam dia, ada hadis Nabi larang sahabat simpan daging korban. Maksudnya tak boleh simpan lah berapa bulan. Maksudnya bila korban tu kena bagi habis. Kan? Asalnya hukum tu haram. Dia jadi apa? Zaman kemudian lah, bukan zaman lah, daripada zaman Nabi lagi. Diharuskan simpan. Tak kira lah nak simpan sampai korban torpan kan ikut sekolah. Kan? Daging kita. Kan? Okey. Nasakh hukum pilihan antara dua perkara dengan mewajibkan salah satu. Okay. Nasakh hukum pilihan antara dua perkara dengan mewajibkan salah satu. Okay. Hukum pilihan pada zaman awal Islam antara berpuasa atau membayar fidyah kepada hukum wajib berpuasa. Okay. Asal dia hukum pilihan. Lepas tu jadi wajib. Satu ni je contoh. Kamu kena ingat ni je lah. Kamu kena ingat contoh ni je. Ni memang tak ada ubat lah. Memang kena ingat. Macam mana nak ingat? Kena selalu baca. Kan nanti buat nota. Cuba ingatkan. Kan kalau nak soalan memang boleh jawab lah kalau ingat kan. Tak ingat tak payah lah. Kan. Ya Allah, budak ni nyanyi lah. Okay, bentuk nasakh. Kita bantu sampaikan. Bentuk nasakh dengan jenis nasakh je lah. Sampai tepi ni ke? Oh dia besar. Okay. Oh dia jadi kod panjang. Kod panjang. Kod sini. Okay. Berapa dah? 11:51. Okay. Ustaz ni Ustaz baca lah. Cepat sikit lah. Kan apa nak baca? Boleh tak? Setakat lah faham tak? Siapa? Siapa? Alia okey tak? Faham tak Alia? Ya Ustaz. Faham ke? Faham tapi nak ingat tu. Iyalah tak mungkin lah kalau boleh ingat tu hebat. Tak apalah, yang penting faham dulu. Okay. Icah okey Icah? Icah okey Icah? Okey Ustaz. Okey, takut Icah lagi pergi mana pula lari ke apa. Okey, sambung balik. Okey. Tadi pada tadi yang tadi
Ya Allah, boleh ambil turun sendiri. Okey, yang tadi ni dia bahagian. Okey, itu bahagian kan, bahagian 1, bahagian 2. Yang ni pula apa dia? Yang ni pula kita kata bentuk nasakh. Ni bentuk dia. Okey, bentuk dia ada 3. Nasakh bacaan dan hukum. Nasakh hukum sahaja tanpa menasahkan bacaan. Nasakh bacaan sahaja tanpa menasahkan hukum. Pening juga lah kalau tengok macam tu je. Kan, tapi bila kita faham ni dia senang je lah. Okey. Apa dia? Allahu Akbar. Banyak gangguannya. Ambil sini. Ambil. Okey, nasakh bacaan dan hukum. Okey, nasakh ni Ustaz suka nak bagi kamu faham. Kamu guna istilah cancel. Cancel bacaan dan hukum. Bacaan ni apa? Ayat Quran atau hadis bacaan ni. Benda yang kita boleh baca kan? Quran kan kita boleh baca, hadis boleh baca. Hukum tu apa? Hukum lah. Hukum lah. Wajib, sunat, makruh tadi. Kau ingat lah. Maksudnya yang pertama ni, dia cancel ayat Quran ataupun hadis dan juga hukum sekali. Maksudnya apa? Dia tak pakai. Hadis tu tak jadi hujah dah lah. Ayat Quran tu pun tak jadi hujah. Sebab apa? Cancel. Nasakh tu maksudnya cancel. Cancel bacaan dan cancel hukum. Ataupun boleh juga faham macam ni lah. Cancel dalil dia dan cancel juga hukum. Okey, contoh dia. Hukum hadanah. Okey, kalau kamu ingat kita belajar hadanah. Astagfirullahalazim. Okey, hukum hadanah. Hadanah ni apa dia? Yang suami isteri yang cerai tu. Kan penjagaan anak. Nak bagi kat siapa? Ni penjagaan anak lah hukum hadanah ni. Okey, dalam hadis ni, Ustaz ambil terjemahan nak cepat sikit kan. Antara yang diturunkan daripada ayat Al-Quran adalah menyatakan hukum 10 kali susuan telah mengharamkan perkahwinan. Kemudian dimansuhkan dengan 5 kali susuan. Okey, 5 kali susuan. Okey, maksudnya ada ayat Quran yang menyatakan apa? Ayat Quran yang menyatakan hukum 10 kali susuan. Apa? Untuk apa? Untuk mengharamkan perkahwinan. Maksudnya jadi ibu susuan lah. Kan? Maksudnya syarat dia kena baby tu minum 10 kali kenyang. Peringkat awal Islam lah. Okay? 10 kali kenyang. Dihisap sekali dia lena. Lepas tu lagi dihisap lagi. Lepas tu dia lena. Esok pula sehari pun Ustaz kata tak tahulah sampai 10 kali. Kalau baby kecil ni 10 kali ada rasa 10 kali sehari. Sebab apa? Sebab baby memang apa? Dia kerap. Dia kerap tidur dan dia kerap bangun dan dia kerap lapar. Sebab dia minum sikit-sikit je. Okey. Kemudian apa? Dimansuhkan dengan 5 kali susuan je. Jadi maksudnya apa? Ayat Quran tu, bacaan tadi lah. Nasakh bacaan dan nasakh sekali hukum dia. Okey? Nasakh sekali hukum dia. Dua-dua. Isya, adik nak apa ni? Ambil abang. Ambil abang. Okey, tu yang pertama. Allahu Akbar. Sikit lagi nak habis dah. Habis dah sikit lagi. Okey. Yang kedua, nasakh hukum sahaja tanpa menasahkan bacaan. Maksudnya apa ni? Cancel hukum tapi ayat Quran tu ada. Hak yang pertama tadi ada ayat Quran tu. Memang tak ada sebab dah cancel kan? Kita cari dalam Quran, tak ada lah. Okey, faham tak ni? Jenis yang pertama ni maksudnya dia cancel bacaan, maksudnya ayat Quran tu memang tak ada dah. Tak ada dalam Quran kita lah. Okey? Dalam yang kedua ni pula, dia cancel hukum saja. Tapi ayat Quran tu ada dalam Quran. Ni ayat Quran dia. Contoh apa? Hukum iddah setahun. Okey? Walladzina yutawaffawna minkum azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang yang hampir mati antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi mut'ah, pemberian daripada suami kepada isteri yang diwajibkan setelah isteri diceraikan, sehingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh berpindah dari tempat tinggalnya. Maksudnya apa? Dalam ayat ni sebut apa? Iddah orang perempuan yang kematian suami setahun. Ayat ni ada dalam Quran tak? Ada.
Tapi hukum dia kita pakai tak? Tak. Hukum dia nasakh. Tu yang panggil nasakh hukum tanpa menasahkan bacaan. Ayat Quran ada, tapi hukum dia tak pakai dah. Berbeza yang pertama tadi. Yang pertama, hukum tak pakai, ayat Quran pun tak ada. Ni hadis dia bagi tahu ni. Ayat Quran ni tak ada. Sebab apa ayat Quran tak ada? Dah sebab cancel, dah sebab mansuh. Mana nak ada, dah mansuh dah. Okey, tapi kita tahulah sebab Nabi bagi tahu. Okey. Sahabat memang tahulah dia pernah hidup zaman tu. Okey, kita tahu sebab apa? Sebab hadis. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga pula, jadi tu Ustaz nak kamu faham tu, kan? Ingat je, nasakh tu maksud dia cancel. Okey, cara baca ni pula kan. Nasakh bacaan sahaja tanpa menasahkan hukum. Maksudnya apa? Dia cancel bacaan. Okey, cancel bacaan tapi apa? Dia tak cancel hukum. Maksudnya hukum pakai tapi ayatnya tak ada. Dalil tak ada. Okey, contoh dia apa? Hukum rejam bagi penzina yang berkahwin. Okey. Dari Ubay bin Ka'ab berkata surah Ahzab, surah Al-Ahzab dahulunya menyamai surah Al-Baqarah. Dahulu terdapat ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma al-battah. Penzina lelaki dan wanita yang sudah berkahwin maka rejamlah mereka. Maksudnya bahawa dulu ada ayat ni, ayat Quran ni. Tapi dah dinasahkan. Dia ayat ni duduk dalam surah apa? Surah Al-Ahzab lagi. Kan? Ubay kata duduk dalam surah Al-Ahzab. Adakah ayat ni sekarang dalam Quran? Tak ada lah. Sebab dia nasakh. Tapi hukum dia pakai tak? Pakai. Penzina lelaki dan perempuan yang dah berkahwin. Apa hukum dia Hukum mereka direjam sampai mati. Ni disebut ni. Penzina lelaki dan wanita yang sudah berkahwin, maka rejamlah mereka. Ni maksud dia apa? Ayat Quran dah tak ada, tapi hukum masih pakai. Yang ni lawan kepada nombor 2. Lawan kepada nombor 2. Ya, Syakir nak tanya. Saya tak faham maksud ayat Quran dah tak ada, Ustaz. Apa dia? Saya tak faham maksud ayat Quran dah tak ada. Tak ada. Dalam Quran memang tak ada. Maksudnya ayat tu pernah keluar dalam Quran, lepas tu sekarang pernah ada. Tapi dia dimansuhkan kemudian. Jadi masa akhir-akhir hayat Nabi, kan Nabi tadarus dengan Jibril kan. Tak ada dalam satu buang lah. Maksudnya ayat tu dah buang waktu zaman Nabi lagi, bukanlah macam zaman Nabi lagi lah, mana boleh zaman kita. Benda tu wahyu. Maksudnya Nabi yang masa zaman Nabi lagi lah. Okey. Boleh? Okey, last. Nanti hak lain kita sambung lepas ni lah, akan datang pula. Tidak lampau berat sangat. Kan? Ni senang je. Ni nama-nama dia je. Yang tadi bentuk-bentuk. Ada 3 kan? Ni jenis pula. Jenis nasakh. Dia ada nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya ada ayat Quran, dia cancelkan ayat Quran yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Nasakh Al-Quran dengan Al-Hadis. Maksudnya dia cancelkan ayat Quran, ganti dengan hadis. Okey? Yang ketiga, nasakh hadis dengan Al-Quran. Dia cancel hadis, dia ganti dengan Al-Quran. Okey? Yang keempat pula, nasakh hadis dengan hadis. Maksudnya dia cancel hadis, dia tukar dengan hadis yang lain. Itu je lah. Ni senang ni. Cuma kamu nak faham tu lah. Ustaz kata guna istilah cancel. Ustaz suka cancel sebenarnya. Nasakh cancel. Cancel hadis dengan Al-Quran. Maksudnya cancel hadis, ganti dengan Al-Quran. Tukar sikit, gantilah dengan perkataan ganti. Tu cara nak mudah kamu ingat lah. Kan? Okay? Nasakh, cancel Al-Quran, ganti dengan Al-Quran. Cancel Al-Quran, ganti dengan hadis. Ni cancel apa ni? Cancel dari segi hukum lah ni. Ganti hukum baru. Cancel hukum lama, ganti hukum baru. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Senang lah ni. Kena baca sikit lah. Ni first time dengar kan. Kan Ustaz ni, Ustaz cuba rendahkan lah. Macam Ustaz ni memang senang lah duk mengaji lama dah. Dulu mengaji kat sekolah pun mengaji, masuk universiti pun mengaji. Lagi ulang benda yang sama je. Cuma
Mesti kita belajar lebih mendalam lagi lah. Mengaji kitab usul fiqh tu kan, ni kan kita ni mengaji buku PSI, dalam tu ada tajuk macam-macam, usul fiqh tu salah satu je. Tapi kat universiti ni memang mengaji kitab usul fiqh tu kan. Okey. Ada soalan tak? Husnina okey dah, Husnina? Husnina dah? Husnina dah, Husnina? Husnina? Tak dengar. Tak ada apa. Lena apa? Okey, pukul 12 dah. Okey, last. Ya Ustaz. Okey, ada. Okey, last kita buat ni lah quiz. Okey. Sikit je sebab 7 soalan je. Tak mau panjang sangat sebab Ustaz buat jawi kamu. Okey, Ustaz lah. Mana? Tekan dia. Klasik. Okey, continue. Ustaz bagi link dekat ni lah. Link dekat... Bagi kat chat Google Meet. Okey lah. Kat chat lah senang. Paste. Okey. Ada link dekat chat. Bakat boleh ambil cepat. Kita cepat habis sikit. Hari ni kalut sikit sebab Jumaat ni. Okey, link dekat chat. Okey, ada orang masuk dah. Nurin, orang pertama. Okey, cepat. Kan. Okey, 4 orang. Darah. Siapa? Kumur. Pergi kumur. 6, 3, 6, 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebelah kan? Ada sebelah seorang. Ada 2 orang je. 9, 10 sebelah. Ya, baik. Salah habis dah. Syakirul. Okey, seorang lagi. Okey, Aida. Alhamdulillah cukup. Okey, ready?
Tania, Wani, Akil dengan Husnina. Boleh check balik nanti soalan masing-masing. Salah. Okey. Saya salah sebab tersalah baca Ustaz. Bentuk dengan jenis, bentuk nasah dengan jenis nasah tu. Dia tak kira lah. Kuis Ya, memang kalau macam saya- tu. Itulah kalau saya betul baca tu saya rasa saya nombor 1. Tiba. Ya. Okey, tak apa. Nanti Ustaz bagi link yang boleh jawab sendiri pula. Okey, okay. Lepas tu nanti jawab tu lah macam biasalah, buat nota. Lepas tu buatlah modul kita tu. Soalan modul tu yang mencabar sikit. Soalan Ustaz bagi quizzes tu simple je tu. Saja first time try hampa Jawi pula. Kan selalu kan Rumi lah. Okey, Ustaz sekadar tu lah. Nanti macam biasalah buat kerja tu. Apa tu nak sebut tadi? Tak ada lah. Itu je lah. Okay, kita tangguhkanlah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okay, bye.